Baik, terima kasih kerana terus bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk kali ini juga kita lanjutkan perbincangan tentang bagaimana usaha untuk memperkukuhkan lagi usahawan dan juga perniagaan dalam peringkat domestik ini. Di studio pagi ini, kita mengucapkan selamat datang kepada Encik Mazlan Abu Bakar dan juga Mr. Lee Wee Pin. Orang Melaka, Mr. Lee. Jadi kena balik tengok Selamat Pagi Malaysia di Melaka. Kedua-duanya dari Prihoda Malaysia Sdn Bhd, yang satu syarikat yang besar sebenarnya, punya banyak klientel dari syarikat terkemuka, tapi dari segi spesifiknya operasi Prihoda ini, apa yang portfolio perniagaan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Mazlan Abu Bakar daripada Prihoda Malaysia. Kepakaran syarikat kami adalah membantu building owner, mechanical consultant, kontraktor menurunkan suhu bangunan pada kos yang paling minimum. Ini kerana sistem penyaman udara biasa dia sukar untuk mengagihkan udara saja sekata, dia mengakibatkan pembaziran. Dengan Prihoda Free Ducting, sistem ini dapat membantu menjimatkan bil elektrik hingga jutaan ringgit setahun lah. Okay. So jika nak tahu lebih lanjut boleh ke www.prihodamalaysia.com lah. Okay. Dan seperti perniagaan lain, 18 bulan kebelakangan ini banyak cabaran turun naiknya yang dilalui bagi syarikat Prihoda ini. Apa antara yang mesti boleh kongsikan dengan para penonton yang mungkin ramai juga yang melalui situasi yang sama? Okey, terima kasih Cik Leha. Saya rasa pandemik ini semua orang tidak jangka sebab kita semua orang tak pernah melalui pandemik ini. So bagi Prihoda Malaysia, saya rasa cabaran yang paling besar adalah aliran tunai. Sebab bagi satu syarikat, kalau aliran tunai ini tidak sihat, maksudnya kita sepanjang pandemik ini atau semasa PKP kita tidak boleh beroperasi. So apabila tidak boleh operasi, kita tidak ada aliran tunai masuk. Okey, kita cuma ada aliran tunai keluar sebab kita perlu bayar kepada pengilang, kita perlu bayar gaji pekerja dan segala perbelanjaan lain. So saya rasa aliran tunai ini menjadi satu masalah terutama kepada semua usahawan SME lah. Okey, selain itu saya rasa yang bezanya sebelum ni kita boleh buat pemasaran atau jualan secara bersemuka. Tetapi pandemik ni kita tidak boleh berjumpa orang, kita nak jumpa orang pun orang tak bagi atau dan ini menyusahkan tu. Sebab tu kita cabaran utama kita perlu tukar kita punya strategi kepada atas talian. Online. Okey, secara online kita buat pemasaran secara online, kita buat jualan secara online. So saya rasa perubahan ni menjadi cabaran lah kepada usahawan. Banyak tak anjakan dari segi digital platform itu untuk Prihoda? Pengalaman Cik Mazlan bagaimana? Okey, dari pengalaman kita dah run lebih kurang dalam 8 tahun bisnes ya. So ada baik dan sebenarnya ada buruk dan juga ada yang baik lah. So kita sebagai usahawan ni kita tak boleh nak macam asyik take as a negative thing saja kan. So kita kena ambil yang positif, apa Tuhan nak bagi kan. So dari segi Prihoda sendiri kita ambil dari segi side positif. Walaupun sales engineer kita dah tak boleh nak jumpa orang untuk create the sales kan. So kita gunakan platform macam Zoom kan. Zoom online kita boleh gunakan untuk tarik crowd. So kita dah ada database yang kita dah collect. So daripada tu kita tengok satu sambutan luar biasa daripada audiens yang suka nak menonton secara Zoom kan, secara online. So dan dia di hujung tahun, pertengahan tahun ni kita nampak pergerakan sale tu setelah kerajaan buka kembali ekonomi. So kita nampak pergerakan sale tu naik secara mendadak akibat daripada kita strategi online yang kita buat lah. So kita nampak pada usahawan lain yang kat luar sana. So jangan terlalu macam orang cakap main biola kan, sampai bila kan nak duduk macam tu kan. Kita tak boleh, kita kena bantu negara kita untuk bangunkan balik ekonomi. So macam kita di Prihoda kita gunakan banyak platform online yang untuk membantu bisnes kita untuk grow balik. Macam Zoom kita tak perlu nak bayar sangat kos apa segi marketing kos, macam Facebook ads semua kena bayar kan. So mungkin usahawan sana boleh ambil peluang untuk gunakan platform Zoom semua ni untuk growkan bisnes. Sebab sekarang dulu kita nak jemput orang, kita nak datang office untuk present kita punya sistem kan, solution susah, orang tak ada masa. Tapi bila dengan Zoom orang boleh buka phone, dia terus boleh terus menonton kita punya Zoom tu, dia mungkin, dan juga orang nak join tu boleh unlimited. Itu dah pengalaman kita yang baik lah. Yang buruk tu biasalah kan. Misalnya kalau dari aspek perspektif dari Prihoda pula ya, bagaimana dari segi tadi sebut tentang cash flow, aliran tunai, kalau ada reserve bolehlah aliran keluar, kalau tak ada reserve satu hal juga. Jadi dari apa yang telah pun diumumkan dalam bajet baru-baru ini, bagaimana Mr. Lee lihat ini memberi satu lagi platform untuk satu memulihkan dan juga mengembangkan lagi
perniagaan dan juga perusahaan oleh PKS kita? Saya rasa usaha kerajaan bagus, maksudnya banyak loan atau pinjaman interest rendah bagi usahawan seperti SME. Tapi bagi saya rasa sebenarnya kerajaan membutuhkan dana pembangunan banyak dana pembangunan kepada ke semua kementerian-kementerian di Malaysia. Saya rasa dengan adanya dana pembangunan bagi kementerian, dia akan mewujudkan. Maksudnya kementerian ini ada banyak projek-projek dan secara langsungnya boleh dapat manfaat daripada pembekal seperti kami. Maksudnya semua pihak kalau bila ada projek, bahagian arkitek, bahagian perunding, kontraktor dapat projek dan secara tak langsung pihak pembekal juga dapat benefit atau manfaat daripada projek-projek tersebut. Saya rasa kalau setakat pinjaman, saya rasa untuk jangka masa pendek lah. Tapi untuk jangka masa panjang, saya rasa projek-projek ini dapat membantu projek-projek kerajaan untuk infrastruktur, untuk membangunkan infrastruktur, bangunan kerajaan dan lain-lain. Bagaimana pula respon dari segi klien ataupun pelanggan Prihoda sendiri? So dari segi kita, pelanggan kita, macam suntikan kerajaan dari segi pinjaman, dari segi macam program subsidi upah yang kerajaan perkenalkan sebelum ni, belanjawan sebelum ni, sangat-sangat membantu SME lah. So dalam tempoh cuba bayangkan 2020 hari tu kan, kerajaan stop dalam 3 bulan, 4 bulan kan langsung tak ada income. So dengan ada bantuan-bantuan program subsidi upah yang last year punya belanjawan amat sangat-sangat membantu pada SME lah. Selain itu juga macam moratorium kan ada bagi untuk pekerja kan. So dari situ tak adalah bagi stres sangat kepada majikan lah kan. Kadang kalau pekerja tu stres, kita pun jadi stres kan. And then juga bantuan kadang macam Mr. Lee cakap tadi, bantuan pinjaman tu sangat-sangat membantu juga. So cuma ada sikit kita ada berdiscussion among SME ni, ada yang tak lepas untuk dapatkan pinjaman tu. So dari sini mungkin dari segi polisi kerajaan, yes, kita nampak macam cantik untuk salurkan sebab SME antara penyumbang terbesar untuk ekonomi negara. So kita pun kalau kita tengok SME ni, dia banyak menggajikan lokal pekerja tempatan berbanding dengan corporate. Sebenarnya kalau kita tengok macam ini realiti mungkin dari segi pihak kerajaan, mungkin dari segi atasan, kita dari segi on the ground ni apa yang kita rasa, pekerja kebanyakan macam kilang-kilang dia banyak operator, dari segi banyak pekerja asing. So SME inilah yang menggajikan fresh graduate kan, yang diploma technician. So kita rasa macam tadi Mr. Lee cakap, bajet pembangunan tadi sangat-sangat membantulah kepada kita ni sebagai SME lah, syarikat yang kecil kan. Okey, 75.6 bilion tak silap saya untuk belanja bajet untuk pembangunan kita rasa. Dan kalau boleh benda tu dapat disalurkan secara cepat lah. Maknanya kesegeraan tu merupakan sebab kita dah stop, kita last year kita dah banyak mungkin banyak kontrak, banyak SME dah terkesan. So harap percepatkan bajet tu turun balik lah. Untuk banyak syarikat bukan saja terpaksa gulung tikar. Betul. Ada yang tak bayar gaji staf, ada yang bayar gaji setengah. Situasi untuk Prihoda bagaimana, Mr. Lee? So far untuk Prihoda Malaysia, kami bayar gaji penuh kepada staf kami. Tak ada potong lagi tak ada potong. Sebab kami rasa setiap staf mereka ada komitmen sendirilah. Sebab dia ada komitmen sendiri sebab tapi kita ada buat perbincangan lah. Sebab kita banyak ketidaktentuan sebab kita tak tahu berapa lama kita nak boleh kerja balik kan, atau kan. So kita ada perbincangan dengan staf. So far alhamdulillah kita berjaya lah masa sepanjang pandemik ni kita dapat bayar gaji penuh, even allowance lah, kita tak potong sesen pun. So kita harap lepas daripada pandemik ni staf saya ada motivasi lah untuk bekerja. Sebab kita perlukan mereka macam sekarang bila dah pembukaan semula kan, so kita perlukan mereka kerja kan, overtime, kita perlukan perkhidmatan mereka lah. So kalau saya tidak bagi pihak Prihoda, kita tidak mahu menurunkan motivasi lah. Sebab kalau kita tolak gaji kan, kita potong allowance. So kalau kita fikir bagi pihak, kalau kita di posisi mereka, so kita pun rasa down lah kan, kita rasa kurang motivasi lah. So saya rasa, dan tapi untuk dalam tempoh pandemik kita pun nak suruh kerja pun kita risau kan. So bagi pihak Prihoda, kita tunggu semua staff dah fully vaksin baru kita benarkan mereka untuk balik semula ke office. Sebab kita tak nak nanti kalau mereka kalau terjangkit ke apa kan, so dia boleh menjejaskan
keseluruhan syarikat. Kurang motivasi satu, takut dia pergi cari kerja tempat lain. Dia ada satu tu macam kita ada sikit saya nak benda yang emosi sikit kan. So among staff kita dia tahu income kita tak dapat kan. Ada di antara staff kita minta dipotong gaji. Itu antara benda yang menyentuh kita hati dan perasaan kita sebagai majikan lah. Macam kalau syarikat besar multinational company, dia consider macam dah reserve cash, dia around dah 5 month dah tak ada kan. Dia terus buat retrenchment. So SME inilah yang still juga lagi survive untuk menggajikan pekerja-pekerja kan. Itulah so kita harap kerajaan mungkin lebihkan lagi lah untuk SME ni berbanding corporate-corporate yang besar, sebab kita ni yang akan membangunkan negara lah walaupun dalam small scale. Mungkin perkongsian dari Mr. Lee dan juga Encik Mazlan selepas ini, apa yang membezakan cara kerja di Prihoda berbanding syarikat-syarikat lain bila mana gaji tak potong, masih lagi dapat beroperasi walaupun dalam cabaran-cabaran yang ada yang tidak dapat diikuti oleh syarikat-syarikat lain. Apa yang kadang-kadang benda ni 95% planning, 5% execution. Jadi dari segi perancangan, apa yang membuatkan impact itu dirasai tetapi tidak memberikan terlalu banyak yang negatif? Misalnya? Okey. So sepanjang 12 tahun lah kita menjalankan perniagaan, sebab tu ada turun naik lah. So bagi kami sebab sebelum ni lah kita pernah turun juga. So kita ada buat persediaan lah. Maksudnya apabila kita ada cash atau ada kita perlu reserve sediakan payung sebelum hujan lah. Sediakan payung sebelum hujan. So payung bot semua lah. Payung bot. Sebab tu kita perlu ada at least 6 bulan ke setahun lah punya cash flow. So sekiranya tak ada cash masuk, kita boleh survive. So sebab tu perbelanjaan tu kita kena hati-hatilah, kita tak boleh terlalu boros bila kita ada cash. So saya rasa nasib baik jugalah setelah tiba-tiba ada pandemik ni kita boleh survive. Kan? Kalau usahawan lain yang maybe just reserve untuk 1-2 bulan, maybe dia tak boleh nak survive kan. Jadi ada pengajaran lalu jugalah Encik. Pernah. Kita biasa kalau cerita pasal usahawan ni, dia jatuh bangun tu senang kan. So bila dampak kita pada keadaan sekarang, memang orang nampak macam iceberg kan atas kejayaan saja. So dia punya effort untuk kita, tu cerita yang lepas lah kan. So cuma yang saya nak sentuh sikit beza kita pada, bukanlah apa yang kita buat betul, kita boleh survive. Dan banyak kawan-kawan kita dah gulung tikar. Banyak pekerja dah tak kerja kan. Kita kalau boleh kita tak nak macam tu. Kita nampak dari segi pengurusan keuangan lah. Kita tak kata kita bagus sangat menguruskan kewangan, cumanya dari segi untuk contoh untuk dapatkan bantuan ataupun loan ke macam mana kan, untuk sebagai reserve cash kan, untuk sebagai top up. So syarikat tu perlu menyusun satu kewangan yang sistematik, dan juga sebenarnya ilmu berkenaan dengan pengurusan kewangan tu sangat-sangat penting. Kalau tak, macam mana bank nak pandang kita kan. Saya ingatkan 8 tahun tapi 12 tahun sebenarnya sama ni. Bagaimana sinergi persahabatan dalam perniagaan ini juga boleh terus berlangsung? Mr. Lee? Yalah, sebab bukan mudah. Unik sikit dia, Chinese dengan Malay. Sebab 12 tahun ni bukan satu tempoh yang singkat lah. Sebenarnya saya kenal Mazlan sebelum itu. Maksudnya saya rasa dah hampir 17 tahun pengenalan saya dengan Mazlan. So daripada kita makan gaji sama-sama dekat R&D center, dekat company buat sale kan, Lan. So kita waktu kita ada idea untuk start business kita. So start from zero lah. Zero cost business lah. Kita start from zero. Kita tak ada modal yang besar. Maksudnya kita start daripada zero, kita start kan, mula kan. So kalau kata 12 tahun ni macam-macam lah. Kalau kata maksudnya kita kalau kata tak gaduh tak mungkin. Tiap hari gaduh. Bisnes kan. Perbezaan pendapat. Tapi kita cuba untuk cari kan satu penyelesaian yang baik. Dan bagi saya macam kebanyakan agak susah lah kita nak tengok antara Melayu dengan Chinese untuk combine bisnes. Agak susah, tak ramai. Ada tapi tak ramai. So dari segi kita sendiri, kita ambil pendekatan yang positif, ambil pada side positif kan. Kita tolak tepi isu resis, perkauman kan. Sebab macam kita mungkin ada dari segi Chinese. Kadang dia sebenarnya bukan resis. Dia contoh ada klien Chinese, dia mudah berbicara. Kalau saya sendiri pun customer datang dari Chinese. So mungkin Mr. Lee tolong kalau dia pula kan. So kita sebenarnya kita ambil dari segi side positif. Betul. Kita
point kita kalau boleh kita nak sama-sama membangunkan ekonomi kita kan. So kalau boleh isu resis ke apa ke, tapi yang point yang paling penting saya tengok macam mana kita dah 12 tahun bersama. Ya, ya. Kejujuran tu amat penting. Tak kira kita bisnes dengan adik-beradik ke kan, dengan siapa-siapa kawan-kawan ke, walaupun berbeza bangsa, kejujuran tu sangat penting lah. Walaupun kita ada dari segi share syarikat berapa persen kan. Tapi yang penting kalau dia nak ada segi tu, yang paling penting sekali inilah honest dalam berbisnes tu amat penting lah. Apa-apa kita nak buat cakap. Tapi tak memang gaduh pun. Kita sale punya company, so memang kita agresif untuk kebaikan. Kiranya macam masih lagi ada pertukaran pendapat secara profesional. Terima kasih Miss Lee, terima kasih Encik Mazlan. Kita doakan yang terbaik, dan juga kalau tengokkan laman web mereka, kalau ditelusuri sejarah perniagaan ini daripada low capital, kalau tengokkan zero capital, sehingga lihatkan senarai pelanggan mereka sekarang, satu yang boleh diambil contoh oleh para usahawan yang lain. Terima kasih sekali kerana sudi bersama kami. Kita ingin juga bercakap tentang menyokong produk tempatan selepas ini, jadi teruskan bersama kami dalam Selamat